Alright, kalau kita nak bercerita tentang sukan hoki ni tak salah kalau kita tak ada bawa wartawan Nadia Arina ke studio. Betul, Su? Betul, dia dah follow rapat dan lama skuad hoki negara ni, especially apabila berada di bawah bimbingan Arul Selvaraj kan. So, ya, ini dia Karl Yunis. Karl Yunis, selamat datang ke studio Nadia Arina. Lama sudah tidak berjumpa. Selamat datang. Selamat datang ke? Nadia Arina. Oh, dia yang ucapkan selamat datang ke kita. Su. Okey, sebelum tu Karl, awak akan ke India? Buat masa ini masih lagi rahsia. Oh, rahsia. Silakanlah Dayang. Masih lagi rasa. Okey, persediaan mental, fizikal berlipat kali ganda penting untuk kempen Piala Dunia ini. Contohnya macam cabaran hebat, perjalanan jauh nak sampai ke lokasi. Macam-macamlah cabaran in terms of apa yang perlu dilalui, perlu difikirkan. A lot of things lah. So, adakah skuad hoki membawa complete support team ke India? Complete support as in they have everybody, every individual yang diperlukan untuk pasukan hoki ketika itu, Karl? Okey, buat masa ini kan, apa yang saya difahamkan, Arul masih lagi kekal dengan pendiriannya untuk mendapatkan support system, backup team yang saya fikir sehingga 13 orang, termasuk dirinya, untuk dibawa ke India. Dan suka diingatkan, sedikit tambahan informasi daripada skuad 20 pemain, 18 pemain selaku berada dalam satu tim skuad dan 2 pemain yang sedia untuk mengisi sebarang kekosongan jika ada COVID-19 ataupun sebarang kecederaan yang panjang dan disahkan oleh pakar perubatan kejohanan, dan 2 pemain ini akan mengisi slot itu. Dan secara keseluruhannya 18 pemain ini mereka akan dibantu dengan support system yang sama ketika kejohanan Piala Sultan Azlan Shah dan juga Pilihan Negara di Afrika Selatan. Nama-nama seperti Aruna daripada ASN, pakar psikologi, dietitian dan juga Encik Fauzan daripada pakar sains sukan daripada ASN akan jadi tulang belakang kepada skuad hoki negara untuk cuba mara sejauh yang mungkin, apatah lagi kudrat mereka sangat-sangat ditagih di peringkat kompetitif, iaitu 3 perlawanan pertama dalam tempoh 6 hari. Betul. Dan perkara itu memang sememangnya sukar untuk ditempuhi, bermula dengan Belanda, Chile dan juga New Zealand, dan diharapkan kehadiran mereka ini dapat mengembalikan majlis yang mereka kelakar di Ipoh, walaupun ini satu kejohanan yang jauh berbeza standard dan juga prestisinya. Saya sempat untuk mendapatkan reaksi daripada pengurus skuad hoki negara, Datuk Minawan Nawawi, untuk kita meneliti lebih lanjut apa sebenarnya cabaran di luar padang untuk sampai ke venue kejohanan di India kali ini. Pertama, kalau kita lihat perjalanan kita daripada Kuala Lumpur ke Rokelah, sebab pasukan hoki negara akan base di Rokelah di 2 perlawanan pertama di peringkat kumpulan, di mana kita akan bertolak daripada Kuala Lumpur International Airport ke Madras ataupun Chennai. Dah mengambil masa selama 4 jam. Dan kita akan transit di sana dalam 3 jam, dan kita akan bertolak daripada Chennai by flight ke Bhubaneswar. Dan di Bhubaneswar pula kita akan mengambil satu lagi penerbangan daripada Bhubaneswar ke Rokelah. Kalau kita lihat perjalanan yang harus diharungi oleh pasukan hoki negara, sepanjang perjalanan tolak campur dalam 15 jam. Dan kita akan perjalanan kita daripada Kuala Lumpur ke Rokelah. Dan kalau kita lihat juga dari segi jadual perlawanan, di mana kita akan base di Rokelah, kita akan menjalani latihan di sana dan akan bermain 2 perlawanan di peringkat kumpulan, di mana perlawanan pertama menentang pasukan Belanda pada 14 hari bulan, dan perlawanan kedua menentang pasukan Chile pada 16 hari bulan. Dan selepas menentang pasukan Chile, pasukan hoki negara akan bertolak semula daripada Rokelah ke Bhubaneswar dengan menaiki kapal terbang pada 17 hari bulan. Dan selepas bertolak ke Bhubaneswar, kita akan menentang pasukan New Zealand di perlawanan terakhir di peringkat kumpulan pada 19 hari bulan. So jadi kalau kita lihat sememangnya cabaran awal selain daripada persekitaran stadium baru yang dibina di Rokelah Bisha Munda, yang kita harus membiasakan diri kita dengan cuaca dan makanan dan sebagainya. Salah satunya adalah logistik perjalanan daripada Malaysia ke Rokelah, dan selepas itu Rokelah kita harus ke Bhubaneswar. Dan di Bhubaneswar kita akan lihat di manakah
kedudukan kita di dalam kumpulan C. Kalau kita berada di top 3 di dalam kumpulan C, kita akan bermain di Bhubaneswar peringkat kalah mati. Kalau kita champion of the group, kita akan layak automatik ke quarter final. Tetapi kalau kita menghabiskan peringkat kumpulan di tangga kedua atau ketiga, kita akan bermain di Bhubaneswar di pusingan kalah mati. Kalau kita menang, kita akan terus di Bhubaneswar sehinggalah tamat kejohanan. Tetapi kalau kita kalah di pusingan kalah mati, kita akan travel semula ke Rourkela untuk bermain di pusingan klasifikasi dari 9 ke 16. So jadi kalau kita tengok sememangnya ada sedikit kesukaran logistik dari segi penginapan, perjalanan, dan bagi saya semua pemain dan juga pasukan kita harus ready mentally terutamanya untuk melalui cabaran-cabaran ketika kita berada di sepanjang Piala Dunia lah. Nampak muka Datuk Bos macam pening nak fikir ni. No, kita dengar pun kita penat tu. Kita nak kena booking flight, nak booking hotel yang tarikh tak sure lagi, lokasi tak sure Kalau champion of lagi. the group stay, kalau tak kena travel lagi, kena fly balik. Penat tu. Penat serabut betul Datuk Bos nak fikir kan? Kan? Datuk Bos ada juga bagi tahu yang di sepanjang perjalanan menggunakan kapal terbang itu, para pemain dan juga kejuratihan dinasihatkan untuk menjaga pemakanan apa yang airline bagi mereka serve makanan. Itu akan menjadi impak yang sangat-sangat besar untuk dalam tempoh 24 hingga 48 jam in terms of prestasi dan juga waktu tidur. Waktu tidur memang akan berubah sebab match pertama lawan Belanda 3 petang di India dan 2 aksi terusnya pada pukul 1 tengah hari. Dan waktu tidur mereka akan berubah 3 kali dalam tempoh 3 perlawanan itu melibatkan 2 waktu berbeza dan juga waktu perjalanan yang sangat-sangat jauh. Banyak cabaran yang perlu difikirkan, bukan saja di atas padang tapi sebelum masuk ke atas padang. Okey Kak, tadi kita dah mendengar perkongsian daripada Arul Selvaraj mengenai Shelo. Tapi mungkin Kak nak ulas lebih lanjut lagi tentang tersenarannya Shelo dan juga Marhan juga Syarif Sabah. Apa agaknya perancangan Arul dengan pemain ni? Okey, sekembalinya Marhan memperkuatkan skuad hoki negara, beliau kembali mendapat lilitan kapten pasukan selepas peranan itu digalas buat sementara waktu oleh Najmi Farzal Jazlan di Piala Sultan Shah dan juga Piala Negara-Negara. Dan sekembalinya Marhan, figuran yang hebat dalam aspek pertahanan ini akan menjadi nilai tambah kepada pasukan, khususnya melibatkan rutin penalty corner defense. Beliau akan bersama dengan 4 pasukan outfield player yang lain untuk membentuk 5 pemain dalam gol untuk mempertahankan penalty corner. Kita tahu Belanda mempunyai banyak penalty corner specialist dan sudah pasti kita pun mempunyai pukulan sudut penalti melibatkan Fazal Sa'ari yang baru saja tamat beraksi di Eropah iaitu di Belanda, dan melibatkan Shelo Silverius. Sudah pasti dengan apa yang diperkatakan oleh Arul Selvaraj sebentar tadi, beliau rela untuk memperjudikan nasib pemain muda meningkat naik ini, mempunyai 20 caps antarabangsa dengan nilai-nilai yang telah pun disebutkan oleh Arul Selvaraj. Dan saya pasti pemain ini yang menjadi antara tonggak kejayaan di Piala Sultan Azlan menusi 6 gol dan di pentas final menjadikan gol ke atas Korea Selatan, akan jadi taruhan utama selepas Azrai Aizat Abu Kamal tidak dapat menyertai skuad pada kali ini. Azrai yang lebih dikenali sebagai boy mempunyai masalah kecergasan yang belum sempat cergas sepenuhnya dan tidak mahu mengambil risiko untuk dibawa ke India. Begitu juga dengan Syafiq Hassan yang selama ini menjadi tonggak antara lapisan kedua terbaik di bahagian pertahanan, tidak dapat memberikan sumbangan khidmat beliau bersama dengan skuad hoki negara. Dan secara keseluruhannya, tanpa 2 pemain yang saya sebutkan tadi, skuad hoki negara kekal optimislah dengan pelbagai pemain versatile dalam skuad ini. Kalau kita lihat Shelo sekarang ni baru 29 hari bulan untuk aksi menentang Belanda 16 Januari, ada lebih kurang dalam 18 hari untuk perlawanan dengan Belanda. Mungkinkah masa itu cukuplah untuk dia dapat recover very well? Mungkinkah? Pada waktu Rabu saya sempat tinjau sesi latihan yang dilakukan oleh Shelo dan juga rakan-rakannya. Dalam tempoh 2 minggu yang lepas, beliau belum lagi memegang stick, hanya merupakan sesi recovery fitness yang ditetapkan oleh Encik Fauzan daripada ISN. Saya fikir lagi seminggu beliau akan dapat memulakan rutin dalam melakukan
hoki moden dan saya fikir sangat tempoh yang sangat-sangat crucial lah untuk beliau mendapatkan kecergasan. Mungkin Arul akan tidak bergantung kudratnya ketika bertemu dengan Belanda, lebih terarah kepada perlawanan menentang Chile lah. Okey, Kal, menarik sebenarnya apa yang Kal sebutkan tadi tentang Boy. So that means kondisi Boy ketika ini adalah boleh dikatakan lebih serius daripada apa yang dialami oleh Shallow. Bukanlah lebih serius tapi lebih kepada percaturan lah. Arul ada kongsikan tadi kalau kita terlalu memikirkan banyak if dalam sebarang keputusan, perkaranya tidak berjadi dan mereka lebih rela untuk membawa Shallow berbanding Azra Aizat yang baru saja mengalami kecederaan pada ketika seminggu atau 2 minggu dalam tempoh latihan intensif dalam kem pasukan. Dan kalau kita tengok daripada status yang dua pemain ini kaki runner, kaki laju. Laju. Berdasarkan daripada statistik daripada GPS tracker yang mereka pakai setiap perlawanan, ni antara dua pemain yang sangat-sangat fit. Malah Arul sering kali menggunakan dua pemain ini sebagai role model kepada pemain-pemain lain dan jika diberi dua nama untuk anytime masuk full marathon, dua nama inilah yang Arul akan menamakan lah. 40 kilometer so, no problem. Okey Kal, ada tak mungkin perkara penting lain yang sempat disentuh oleh Arul sewaktu awak menghadiri sesian media tadi? Ada banyak sebenarnya, tapi saya nak lebih suka untuk mengetengahkan satu perkara di mana ada soalan yang kami ajukan kepada Arul yang beliau sebenarnya tidak gemar untuk membicarakan seorang pemain saja melainkan betul-betul relevan. Faizal Sa'ari, nama yang cukup matang, cukup senior dalam skuad hoki negara. Seperti kebiasaan, Arul memang menjangkakan satu yang elemen yang positif daripada Faizal Sa'ari, mengambil quote-unquote daripada Arul, he's not a small boy anymore, he's a senior leader. Dan apatah lagi selepas beraksi di Liga Eropah, Arul menjagakan pemain ini mengekalkan prestasinya seperti yang dilakukan di Piala Negara selepas beliau lebih memainkan Faizal di bahagian pemain tengah, iaitu midfielder lah. Sama ada di bahagian kiri, kanan ataupun tengah berbanding posisi asalnya iaitu selaku penyerang utama. Begitu juga yang Shallow Silveres punya pemain tengah tapi dikonvertkan begitu baik dengan sempurnanya oleh Arul untuk penyerang utama dan berbanding daripada Faizal Sa'ari yang lebih kudratnya ditagih di bahagian pemain tengah dengan alasan yang tersendiri daripada Arul kerana apabila beliau melakukan serangan mempunyai 15 hingga 20 meter yang ekstra yang lebih di hadapannya. Kita tahu Faizal Sa'ari sungguh cukup pantas bersama dengan bola dan itulah yang antara amaran awal yang dikeluarkan oleh Arul untuk teruskan prestasi yang memukau di India nanti. In Abe we can do it. Itu kata-kata Arul. In Abe we trust lah. In Abe we trust. Okey, Kal. Kita tahu macam mana pasukan Malaysia di bawah kendalian Arul dan kita tahu juga kemampuan pemain-pemain telah pun disenaraikan. So, kalau ikut kepada pemerhatian Kal yang dah follow tim ni since day one lagi, sejauh mana kita boleh pergi kat Piala Dunia, Kal? Okey, sebenarnya kami bukanlah dijanjikan tetapi pernah diberi orang cakap sasaran awal sebenarnya daripada pihak pengurusan tertinggi KHM untuk mara ke suku Wahi setidak-tidaknya memandangkan ranking skor hoki negara telah pun jatuh ke tangga ke-11 dunia, berbeza dalam 15 mata berbanding Korea Selatan selepas kita tewas 2 kali di Piala Negara-Negara di Afrika Selatan. Dan perkara itu sebenarnya enggan difikirkan terlalu banyak oleh pengurusan KHM maupun Arul Sevaraj. Yang selebihnya jawapan yang selamat diberikan kepada kami iaitu one game at a time. Kalau kita fikir memang itulah perkara yang mereka harus lakukan. Tapi apa yang penting untuk memulakan kejohanan ini dengan nada keyakinan, bukannya dibantai teruk oleh Belanda, harus diberikan tentangan juga. Tidak mustahil untuk merekodkan keputusan seri ataupun kalau majlis boleh merekodkan kemenangan. Tapi apa yang penting untuk berada dalam kumpulan 3 yang terbaik sebelum mereka akan membuat satu crossover klasifikasi bertemu England, Sepanyol ataupun India yang berada di peringkat kumpulan D yang untuk misi untuk ke suku Wahi 8 terbaik dunia yang sememangnya menjamin kutipan mata yang sangat banyak, akan menjadi impak yang sangat-sangat besar dalam klasifikasi ranking dunia. So untuk Piala Dunia ni kita punya keyword untuk skor hoki adalah step by step. Yep, One step by step step. at a time. Yes, Dayang. Alright.